Assalamualaikum, selamat sejahtera. Semoga sihat-sihat semua. Seperti minggu-minggu sebelumnya, setiap minggu Kak Maisarah akan buat satu kemunculan dan bercerita tentang kadang-kadang resensi buku, kadang-kadang cerita tentang dunia buku, dunia penerbitan, macam mana nak jadi penulis, macam mana nak jadi pengkarya, atau kadang-kadang Kak In cerita tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan nak pupuk semangat membaca dalam kalangan remaja, anak-anak. Jadi hari ni kita dah janji, seperti mana siapa yang dah tengok minggu lepas, kita dah janji untuk kita resensi bedah e-buku lagi. Minggu lepas kita dah cerita tentang Faktapedia Misteri Korea Utara. Dan ramai sangat yang beri feedback yang kata, oh macam kita sama-sama nak bersiap nak pergi Korea Utara. Kan? Macam baca, macam nak melancong pergi Korea Utara rasanya. Dan banyak perkara-perkara baru yang diketahui. Jadi Kak Ain memang sangat seronok bila buat bedah buku begini supaya yang belum pernah baca e-buku ini, yang belum pernah tahu, akan mula cari, mula baca, mula buka link rak maya sekolah masing-masing untuk membaca e-buku ini secara lebih terperinci, baca sendiri dan juga dapatkan ilmu-ilmu pengetahuan baru yang sebelum ini kita tak tahu. Jadi minggu ini Kak Ain janjikan untuk kita bedah-bedah lagi, bukan bedah katak, bukan bedah tikus makmal, tapi kita nak bedah Faktapedia. Dua cerita tokoh motivasi yang sangat positif, yang Kak In suka sangat cerita-cerita mereka, sangat menginspirasikan, sangat bagi semangat pada kita untuk berjaya juga. Dan satu lagi e-buku adalah Faktapedia Tokoh Kekejaman. Yang paling kejam, yang paling jahat, yang terkenal seantero zaman. Namanya tu disebut-sebut ganas sangat kan, zalim sangat. Kenapa, siapa orangnya, ada rahsia-rahsia gelap. Jadi kita akan bedah dua e-buku ini. Dan dia sangat pada Kak In, kita bila kita baca sesuatu yang begini, dia memang memberi pengajaran. Pengajaran kepada kita, sebab pengalaman seseorang itu kan, tak mungkin kita dapat tahu sesuatu jika kita tak lalui atau kita tak pernah dengar perkara tersebut. Kalau kita lalui sendiri kan, kita pernah mengalami kesusahan yang begitu susah, sampai kita jadi gelandangan, tak ada rumah, itu kita lalui sendiri. Tapi kalau kita tak pernah lalui sendiri, bagaimana kita nak ada rasa insaf, rasa bersyukur, rasa nikmat hidup di tempat yang selamat bila kita baca pengalaman orang lain. Jadi itu dua perkara yang Kak In rasa sangat bagus dalam Faktapedia Tokoh Motivasi dan Tokoh Kekejaman ini. Dua-dua ni sangat bagus sebab dia memberi input baru dan pada masa yang sama menyuntik keinsafan kepada kita yang tak pernah alami perkara tersebut tapi membaca pengalaman hidup orang lain. Okey. Kepada semua, jom kita mulakan kita punya melayari Rak Maya Bling. Rak Maya Bling ini sekarang ini sudah pun mempunyai hampir 800 sekolah yang sudah melanggan di seluruh Malaysia. Jadi ada yang Sabah Sarawak, ada yang Pulau Pinang, ada yang Johor, ada yang Kuala Lumpur, tentulah Selangor, ada banyak sekolah daripada Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Selangor. Tapi yang Kak In nak bagi tahu, Kak In seronok sangat sebab antara buku-buku ni kan ada pelbagai, Faktapedia ada, novel ada, komik ada. Yang sangat membanggakan adalah Rak Maya Bling ini belum lagi usianya setahun, belum lagi, tapi sudah mencecah 890,000 kali dibaca. Iaitu ada ramai pelajar-pelajar, remaja-remaja daripada seluruh Malaysia dah 890,000 kali buka link sekolah masing-masing dan mula klik satu persatu e-book. Ada yang baca komik, ada yang baca novel, ada yang baca Faktapedia.
dan 890,000 kali sudah membaca Rak Maya Bling. Itu yang Kak Ain seronok sangat, Kak Ain happy sangat dan Kak Ain rasa kalau boleh kita nak ramai lagi, kita tentunya nak 1 juta, 2 juta. Tapi ia bermula dengan langkah pertama iaitu kepada siapa-siapa yang guru-guru GPM yang mendengar, adik-adik yang mendengar, belum ada lagi lah Kak Ain kan. Boleh terus hubungi nanti di bahagian komen. Kita akan letakkan nombor telefon CEO Bling Book, Tuan Syaizul Amal. Hanya guru GPM atau guru perpustakaan dan media sahaja yang boleh hubungi. Adik-adik tak boleh hubungi tau. Kena minta Tuan Syaizul Amal ini berhubung, berkomunikasi dengan guru GPM dan nanti kita boleh berbincang bagaimana setiap sekolah mesti ada Rak Maya ini. Sebab dia gaya pembacaan baru. Kita nak walau di mana sahaja kita punya anak-anak, adik-adik, anak didik ini berada, tak sekolah ke PDPR ke, ada kluster pendidikan ke, kita nak mereka terus aktif membaca. Tak boleh pergi perpustakaan fizikal, pergi buka perpustakaan digital ini dengan peranti telefon bimbit masing-masing, komputer ibu masing-masing, asalkan ada internet, dapat link sekolah, terus boleh membaca pelbagai ilmu-ilmu yang seronok, yang betul-betul sesuai untuk pelajar sekolah. Okey, Kak Ain Maisara nak share screen supaya semua orang boleh nampak macam mana Rak Maya ni. Okey, Rak Maya ni macam ni. Kalau Kak Ain Maisara, Rak Maya Kak Ain adalah ssb.rakmaya.com. Sekolah Sri Bangsar. Rak Maya Sekolah Sri Bangsar, ada namanya di sini, ada logo lencana kita di sini. Dan ini adalah Rak Maya Sekolah Kak Ain. Siapa-siapa yang Rak Mayanya sekolah Sri Seroja, sekolah SMK Sultan Ibrahim, nanti boleh dapatkan sendiri alamat link, personalize nama sekolah masing-masing dan kemudian ada nama rak sekolah masing-masing juga logo. Ini apa yang Bling akan buat untuk setiap sekolah secara personalize. Berbeza-beza lah. Ada sekolah nama perpustakaan dia Al-Hawarizmi kan. Boleh Rak Maya Al-Hawarizmi boleh. Nak letak nama perpustakaan tersebut boleh. Semuanya boleh dan kita boleh berurusan antara GPM dan juga Tuan Syaizul Amal. Dan sekali lagi nombor telefon Tuan Syaizul Amal Kak Ain akan letakkan di bahagian komen nanti. Okey, beginilah rupa bentuk kan. Kita nak cakap interface kepada aplikasi. Dia bukan aplikasi lah, dia link kepada website, kepada Rak Maya kita. Dan kita tempoh hari kalau nak dengar kembali resensi sebelum ini, kita dah bedah buku Faktapedia Mumia, sangat menarik. Macam mana nak buat mumia kan? Dia bagi tahu macam mana resepi nak buat mumia. Kemudian kita dah buat tentang Faktapedia tentang kematian ni. Betapa peliknya pelbagai ritual kematian di seluruh dunia mempunyai perbezaan. Agama lain, cara tanam mayat lain, bangsa lain cara simpan mayat lain. Ada yang simpan mayat sampai 6 tahun kan. Jadi ini semua kita dah rangkumkan yang paling menarik dalam Faktapedia Kematian. Dan hari ini kita nak cerita dua kan, kita cerita dua. Satu Faktapedia yang ini tokoh motivasi dan satu lagi Faktapedia tokoh kekejaman. Jadi kita nak mula yang mana dulu? Baik ke dulu ke jahat dulu? Kak Ain suka benda-benda yang ekstrim dulu sebab Kak Ain faham bila kita bercerita tentang baca buku, dia adalah satu aktiviti pasif. Kita duduk dan kita baca dan kita kena tangkap kan, kita kena sedut ilmu tersebut. Kita otak kita macam sponge, kena serap ilmu. Jadi dia tak aktif kan. Macam aktiviti aktif ni macam naik basikal, bersukan, panjat gunung kan, aktif, bernari, berdansa, menyanyi, itu semua yang aktif. Jadi selalunya aktiviti aktif ni lebih lagi disukai remaja. TikTok, sebab tu ramai remaja suka TikTok. Sebab apa? Sebab dia video dan banyak bergerak-bergerak kan. Tapi pembacaan kan adalah
aktiviti pasif. Kita sorang-sorang dengan buku dan kita serap semua ilmu. Jadi oleh sebab itu, Kak Ain selalu kata kepada penulis-penulis Blink, kepada pengkarya-pengkarya Blink, kalau kita nak tulis sesuatu, kita kena tulis yang paling menarik sekali. Barulah adik yang baca, pembaca yang baca, remaja yang baca, bila dia baca dia takkan letak. Oh, dia nak tahu lagi dan lagi. Kalau kita tulis cerita novel, dia nak tahu apa jadi dengan watak tu. Macam tak boleh lupalah watak tu. Macam mana dia akan berakhir kisah dia ni kan. Berjaya ke tak, mati ke tak. Kan. Jadi dia mesti sangat menarik supaya orang yang membaca tu terus lagi dan lagi membaca. Jadi hari ni kita nak mulakan dengan yang pada Kak Ain info-info yang banyak Kak Ain tak tahu bila Kak Ain tulis Faktapedia buku ini, e-buku ini, Kak Ain dapat banyak ilmu baru. Kita akan mula dengan Faktapedia tokoh kekejaman. Cukup ganas tak kan? Kejam. Ganas campur kejam jadi gajam dah. Cukup gajam tak Ain Maisara? Okey, tokoh kekejaman ni ini adalah kita panggil cover e-buku. Macam mana experience, pengalaman membaca buku fizikal. Begitu juga kita nak pastikan adik-adik semua experience benda yang sama bila membaca buku digital. Oh, ada cover lah kan. Boleh tak Kak Ain buat tak ada cover? Boleh. Kak Ain terus saja buat teks. Tapi tak nak. Kita nak ianya adalah buku yang sebagaimana buku yang kita pernah pegang dekat sekolah kita dekat perpustakaan. Di sini hanya berbezanya adalah kita pegang dengan peranti elektronik masing-masing, dengan handphone, dengan laptop, dengan tablet. Itu saja bezanya. Tapi konten, gaya persembahan konten masih lagi sama. Okey, Faktapedia tokoh kekejaman ni pengarang Ain Maisara, ISBN, nombor ISBN ni macam nombor IC kepada sesebuah buku. Kalau di buku digital dipanggil e-ISBN, boleh tengok nombor tersebut. Kita daftarkan di Perpustakaan Negara Malaysia tahun terbitan 2021 dan ada amaran hak cipta. Amaran hak cipta ni penting tau. Kenapa? Sebab setiap sekolah yang melanggan Rak Maya ini, bila dia dah bayar untuk langganan, dia macam mana dia pakai lesen Microsoft kan. Kita pakai Microsoft untuk komputer kita. Kita pakai untuk komputer tersebut. Kita tak kongsi-kongsi. Microsoft Word saya. Jiran nak pakai, bagi pinjam. Kan? Microsoft Word saya. Sepupu dekat kampung nak pakai, boleh bagi pinjam. Tak. Dia licensing ini adalah untuk khas khusus untuk kalau macam Microsoft Word, Microsoft, dia hanya untuk komputer tersebut. Jadi sama juga dengan Rak Maya Blink untuk sekolah yang melanggan sahaja. Sebab tu kita tulis di sini link ni ssb.rakmaya.com. Jadi kalau macam sekolah tu sekolah Sultan Ismail.rakmaya.com. Hanya pelajar-pelajar sekolah Sultan Ismail sahaja yang boleh baca. Sebab peruntukan untuk membeli Rak Maya ini telah dikeluarkan oleh pihak sekolah, pihak GPM, ada guna duit PIBG, ada guna duit PCG, ada guna duit perpustakaan tabungan. Jadi sekolah tersebut memiliki lesen untuk membaca semua e-book dalam Rak Maya Blink. Tapi sekolah sebelah boleh tak? Tak boleh. Boleh tak kita sebarkan link tersebut, nak bagilah pada semua grup WhatsApp kawan-kawan taman perumahan? Tak boleh. Dan ini adalah amanah. Jadi kita kena sama-sama faham hak cipta untuk buku digital ini khas khusus untuk sekolah kita sahaja. Jadi kita kena pegang amanah ini, jangan bagi orang lain baca. Kalau pelajar sekolah sebelah nak baca, sekolah kawan-kawan taman perumahan nak baca, minta guru perpustakaan mereka untuk dapatkan Rak Maya mereka sendiri. Tu jadi dia kita macam okay, this is our precious kan, kita punya precious content, kita sahaja baca dan sangat penting untuk kita jaga sebab ini amanah antara kita dengan guru-guru, dengan pengkarya dan juga pihak Blink Books sebagai syarikat yang membuat Rak Maya Blink ini. Okey.
sangat mudah. Pada kain cuba untuk realisasikan, mudahkan semua adik-adik yang membaca e-buku daripada Blink ini. Sebab kita faham, kalau kita baca buku, ketika kita baca buku digital ini, kita tak nak sangat berbeza dengan buku fizikal. Kalau buku fizikal, cikgu suruh buat laporan nilam, okey, jadi kena ada isi kandungan dia apa, pengenalan dia apa, nilai pengajaran apa, nama pengarang apa. Jadi kita dah letak dan susun supaya bila adik-adik baca, adik-adik boleh tulis laporan nilam dengan straightforward, dengan terus dapat isi kandungannya di sini, pengenalan di sini. Kak Ain dah letakkan dengan teratur dan jelas supaya semua dapat baca dan kemudian tidak buat laporan nilam. Okey, isi kandungan ini kalau perasan di sini kita dah tunjuk dah ada 3 tokoh kekejaman yang kita akan kupas. Kisah hidup dia kenapa jahat sangat, kenapa jadi tokoh yang sisi hidupnya gelap kan. Dia Adolf Hitler yang dalam cover tadi yang ada misai kontot tu Adolf Hitler. Dan kita akan bedah siasat hidup tokoh kekejaman Adolf Hitler. Kemudian kita ada Genghis Khan. Dan akhir sekali kita ada Joseph Stalin. Joseph Stalin. Dan pada muka surat 32 ada nilai pengajaran. Jadi inilah dia dalam e-buku Maya Blink. Dia ada pengenalan dan isi kandungan sebagaimana buku fizikal sama, supaya mudah kan. Kita baca, kita rasa tak jauh beza. Okey, ini dia Adolf Hitler. Kenapa dikatakan sangat-sangat zalim, sangat kejam kan? Sebab dia dah menyebabkan kematian kepada hampir 50 juta manusia. Dan dia ada satu personal mission, personal vendetta. Dia ada macam dendam kesumat. Itulah dia kalau kita nak cakap watak ni, dia ada dendam kesumat, dia ada dalam dia tu membuat-buat. Dia ada mission dia sendiri, misi dia yang dia dah berikrar, dia dah berazam dia nak hapuskan semua kaum Yahudi dari muka bumi ni buat selama-lamanya. Dia maksudnya dia sangat tersasar lah, kejahatan dia adalah nak hapuskan kaum Yahudi. Dan dia juga arahkan berlakunya Holocaust. Holocaust ni adalah pembunuhan beramai-ramai yang terancam terhadap kaum Yahudi, homoseksual dan juga kaum minoriti. Tapi dia lebih kepada Yahudi. Yang paling majority jadi mangsa adalah kaum Yahudi. Yang kalau perasan ni antara tengok kita ada letak gambar, kita ada letak visual yang akan membolehkan adik-adik bila baca boleh nampak begini keadaannya. 1.3 juta orang Yahudi dalam masa 3 bulan mati disebabkan Hitler. Okey, kenapa benci Yahudi kan? Sebab inilah dia mesti ada sebab kan. Orang tak boleh jadi jahat tiba-tiba. Dia mesti ada punca, dia mesti ada the turning point. Dia jadi gelap kan, macam Darth Vader, kenapa dia tiba-tiba jadi jahat. Watak-watak villain, watak-watak kejahatan, dia mesti ada sebab dia jadi jahat. So Hitler ni antara sebabnya yang dikatakan teori yang popular adalah ibu dia kerja sebagai pembantu rumah di kawasan Yahudi yang kaya. Jadi ibu dia selalu dihina, disuruh-suruh. Jadi dia jadi berdendam. Walaupun dia ni tadi kan kita dah bagi tahu kan antara kejahatan dia yang membuatkan dia sangat-sangat popular kan, dikenali adalah apabila dia berjaya bunuh 50 juta orang Yahudi. Kebanyakannya lah. Dan kemudian bila dia ni jahat, ramailah juga yang cuba nak membalas dendam pada dia kan. Dia pun orang nak cuba menghapuskan dia ni 41 kali. Dan ada orang cuba nak
timba, ada orang buat bom letak di kereta, ada yang hantar sniper, pembunuh upahan. Tapi yang paling dia takut Hitler ni, 41 kali dia pernah kena cubaan untuk menghapuskan dia. Tapi yang paling dia takut adalah kalau orang racun makanan dia. Sebab racun makanan ni tak nampak kan. Itu sebabnya Hitler ni dia ada pekerja khas. Pekerja khas yang perlu makan dulu, minum dulu apa yang dihidangkan pada dia. Dan pekerja khas ni bukan seorang macam selalu, okey kita PA lah, personal assistant seorang kan. Tak, pekerja khas untuk rasa makanan dan minuman Hitler ini ada 15 orang. 15 orang yang akan rasa dulu. Kalau ada racun, mereka lah gone dulu kan. Mereka lah dulu yang pengsan ke, berbuih mulut ke, kena sawan ke. Tapi kalau nampak tak ada reaksi, tak ada sebarang impak negatif, jadi barulah dia makan. 15 orang pekerja khas yang diupah oleh Hitler untuk memeriksa kandungan makanannya dan minumannya setiap hari supaya tak ada racun, selamat dimakan. Rahsia besar Hitler, apa rahsia besar dia? Rahsia besar dia ada beberapa lah. Tapi yang kelakar sikit adalah dia ni takut kucing. Dia tak suka kucing dan dia takut kucing. Kalau kucing datang dekat, dia akan lari. Dia tak lari daripada peperangan, dia tak lari daripada musuh. Dan dia sangat garang, muka pun garang tapi dengan kucing dia takut. Sebagaimana Kak Aimaisarah takut dengan lipas terbang. Kak Ain takut sangat lipas terbang. Sebab dulu masa kecil-kecil tu, dia trauma lah. Memang ada lipas terbang kat rumah Kak Ain. Kak Ain ingat lagi kecil lagi masa tu. Sedang darjah 1, darjah 2. Lipas terbang tu memang menuju pada Kak Ain aja. Bila dia terbang kan macam kamikaze, dia macam roket yang cuba nak mendarat dekat rambut kita, nak masuk sesuk rambut kita. So Kak Ain aja seorang lari sana lari sini dan lipas tu hanya terbang ikut Kak Ain. Adik-adik beradik lain semua tak kena dan mereka semua ketawakan sebab lipas tu memang macam menuju pada Kak Ain kan. Dan kemudian Kak Ain masuk dalam selimut supaya kita tutup kan, dan dia masuk juga. Bengang betul. Dan sampai sekarang Kak Ain takut dengan lipas terbang. Jadi Kak Ain tak tahulah apa yang telah kucing lakukan kepada Adolf Hitler, tapi dia takut sangat dengan kucing. Dan kucing juga antara rahsia dia lah yang paling besar. Kalau kata Adolf Hitler takut dengan siapa? Dengan isteri dia? Bukan, dia takut dengan kucing. Kan? Alright, Adolf Hitler juga sebenarnya bermisai panjang. Yang biasa sebenarnya tu ada gambar dia, sumber foto pun kita letakkan. Panjang macam biasa, tapi perubahan image potong misai jadi kontot tu kan, jadi macam misai Charlie Chaplin pendek je adalah sebab dia masuk tentera dan disuruh supaya terlihat lebih kemas. Ni macam mana pengakhiran kepada Adolf Hitler. Kena baca kan. Tak naklah cerita semua. So lepas ini kena baca macam mana Hitler pengakhiran hidup dia, pengakhiran hayat Hitler, boleh baca. Okey, tokoh kekejaman kedua adalah Genghis Khan. Genghis Khan ni, dia kalau tadi 50 juta manusia pernah dibunuh oleh Hitler. Genghis Khan pula pernah membunuh 11% penduduk bumi ketika itu dalam usaha dia nak meluaskan Empire Mongol. Jadi dia menakluk negara-negara Timur Tengah, Eropah Timur, Asia Tenggara, India, Korea, China, Rusia, Iran. Itulah betapa besarnya Empire Mongol waktu tu. Dan ini nama asal dia kan. Dan ada panjanglah cerita ni kan. Kekejaman yang pertama yang dilakukan lah. Kak Ain selalu kan macam kita tertanya-tanya, bila dia mula jadi jahat? Tadi macam Adolf Hitler waktu mak dia dihina kan, disuruh-suruh oleh kaum keluarga Yahudi kaya. Kekejaman pertama yang dia buat adalah dia membunuh saudara tirinya sendiri bernama Bakhter ketika usia dia 10 tahun. Demi nak tunjukkan diri dia boleh jadi ketua kepada puak
yang Mongol tadi tu. So nama dia pun daripada Temujin ditukar, nama betul Temujin tapi ditukar menjadi Genghis. Genghis bermaksud penguasa tertinggi. Penguasa tertinggi dan dia diguruni oleh semualah. Sebabnya dia punya modus operandi dalam peperangan, kalau dalam setiap peperangan semua yang ditangkap menyerah diri ke tak menyerah diri ke semua akan dibunuh. Kan kadang-kadang ada ketua-ketua peperangan, general-general perang kan, bila dah berjaya tewaskan sesebuah peperangan tu, jadi orang-orang yang dah ditangkap kan, semuanya dipanggil tawanan ni. Kalau tawanan ni menyerah diri, kemudian menyerah diri dengan baik, angkat bendera putih, serahkan senjata, mereka tak akan dibunuh, kemudian dia akan diletakkan dalam penjara kan. Tapi kalau dengan Genghis Khan, siapa sahaja dalam peperangan itu hujungnya akan dibunuh. Dia tak akan spare anyone, dia tak akan. Tu di antara perkara yang sangat distinguish, kita panggil sangat jelas perbezaan Genghis Khan sebagai tokoh kekejaman berbanding dengan tokoh-tokoh peperangan yang lain. So Genghis ni, dia ada 6 isteri, dia ada 500 perempuan simpanan, 2,000 perempuan yang diculik, dan disebabkan itu dipercayai 16 juta lelaki di Asia ni, 16 juta yang ada sekarang ni adalah keturunan sesegalur Genghis Khan. Sebab dia ada ramai isteri, kita panggil concubine, perempuan-perempuan simpanan, perempuan-perempuan tahanan, dan membuatkan cucu cicit dia susur galur keturunannya tu sampai 16 juta. Jadi nampaklah penguasa tertinggi yang kalau tak pernah lagi ada tokoh peperangan lain di Asia yang sebegitu hebat. Sebab tadi diceritakan kan, dia punya wilayah Empire Mongol ni besar sangat. Bila dia berkuasa tu besar sangat, dia ambil semua tanah-tanah. Okey, satu yang Genghis Khan ni terkenal adalah dia mewujudkan konsep pasport. Kita ni kan tengah nak kalau orang kata nak boleh melancong semula, dah buka sempadan, nak pergi Singapura, nak pergi yang dekat, Singapura, Indonesia, Brunei, kat mana-mana sahaja yang bila keluar daripada Malaysia, kan, kita nak pergi ke negara lain, kita nak lepas sempadan, kita kena tunjuk apa? Kita tak boleh tunjuk lagi kad pengenalan kita, tak boleh. Kita kena tunjuk pasport kita. Kan? Jadi yang memperkenalkan konsep pasport ini Genghis Khan. Dia yang perkenalkan. Sebab tadi kan Kak Ain cerita, dia punya empire ni besar sangat. Rusia pun dah besar, tapi dia Rusia, Iran tadi semua kan. Jadi dia nakkan pegawai-pegawai dia rentas negara, nak bagi tahu tempat-tempat jajahan taklukan dia tu. Jadi besar sangat dia nak memerintah tu. Jadi oleh sebab itu dia wujudkan konsep pasport ataupun nama dulu namanya Paizi, kan. Jadi dia nak bagi tahu, okey, inilah pegawai yang diiktiraf oleh kerajaan Mongol dan melepasi sempadan-sempadan negara-negara besar ni, dan dia ada Paiza, dia ada Paizi, iaitu pasport. Jadi mereka lah yang memulakan konsep pasport ini. Okey, wajah sebenar dia macam mana? Kalau macam tadi tengok Adolf Hitler ada misai yang kontot kan, kan nampak rupanya. Tapi dengan Genghis Khan ni dia tak dapat langsung satu visual yang orang kata, oh inilah dia kan. Sebab dia tak benarkan. Ramai yang kata dia tak benarkan langsung wajahnya untuk dirakam sewaktu dia hidup. Jadi atas sebab tu dia kekal misteri. Tapi ada pedagang dari Parsi kata dia berambut merah, bermata hijau. Macam raksasa je kan, berambut merah bermata hijau, macam Shrek je. Tapi itulah mereka kata hanyalah teori-teori, tak pernah dibuktikan sebab tak pernah ada ukiran atau lukisan
Genghis Khan sepanjang hayat. Dan bila dia mati pun, yang ini memang sangat unik sangat, kematiannya dia dibuat secara rahsia yang sangat-sangat sulit, sampaikan 2,000 pelawat orang yang datang nak sama-sama berduka cita, berduka nestapa sebab meratapi kematian Genghis Khan ini. 2,000 orang ketika upacara pengkebumian ini dibunuh juga sebab nak elakkan rahsia lokasi tempat perkuburan Genghis Khan. Dia takut nanti ada musuh-musuh yang ramai ni akan curi mayat, akan ambil kepala, kemudian arak kepala itu untuk menunjukkan yang Genghis Khan dah kalah, kan. So itu yang dia cuba nak elakkan. Itu yang membuatkan kematian Genghis Khan ditutup, menjadi sulit, menjadi rahsia sampai tak pernah ada orang tahu di mana dia dikebumikan. Jadi pada kain, Genghis Khan ni memang tokoh yang sangat misteri lah. Rupanya pun dia tak kasih orang lukis, dia tak kasih orang ukir. Kan kalau macam zaman-zaman dulu, kalau orang besar kan, orang hebat, dia suka muka dia direalisasikan, diletak dekat macam contoh bangunan Taj Mahal kan. Kak Indah pergi Taj Mahal, dia dah tunjuk dah, okey ni ukiran isterinya Shah Jahan yang dia buat ni, ni lukisannya Mumtaz, ni lukisan dia ada monumen-monumen yang ditunjukkan walaupun tak jelas, tapi dia naklah orang, masyarakat, rakyat kenal dia, nampak jelas. Macam kita lah, poster ada Perdana Menteri kan, Perdana Menteri keluarga Malaysia, jadi ada banyak poster dekat sepanjang lebuh raya menunjukkan itulah pemerintah sekarang. Tapi Genghis Khan dia sangat berahsia, dia tak nak identitinya dikenali, sampai perkuburannya pun dirahsiakan sampai sekarang. Jadi dia tokoh kekejaman yang sangat-sangat rahsia kan. Okey, yang terakhir adalah Joseph Stalin. Joseph Stalin, dia ni 20 juta. Membunuh hampir 20 juta manusia. Nama dia susah nak sebut tau, nama betul dia tu. Apa tu? Joseph Vissarionovich Djugasvili. Itu nama dia yang susah disebut, sukar dieja. Tapi dia tukar nama dia sendiri menjadi Stalin, yang bermaksud man of steel, manusia besi, lelaki besi. Jadi dia tukar nama dia sendiri, macam penjenamaan barulah, sebab kalau tak susah sangat nak sebut nama dia kan. Jadi antara kekejaman Joseph Stalin yang berbeza berbanding Genghis Khan dan juga tadi Adolf Hitler kan. Adolf Hitler dia nak membunuh seramai mungkin orang Yahudi, homoseksual dan juga bangsa minoriti. Kemudian kalau dengan Genghis Khan tadi, dia nak menakluk empire sebesar-besar, sebanyak-banyak negara dia nak takluk, nak tawan. Jadi sepanjang dia berperang, jadi dia akan bunuh semua tawanan perang. Okey, tapi kalau dengan Joseph Stalin ni, bezanya adalah dia kerah rakyat negara dia sendiri. Soviet masa tu. Dia bukan macam nak membunuh atau menghapuskan bangsa lain, negara lain, tak. Dia kerah rakyat dia sendiri untuk naikkan ekonomi Soviet. Masa tu mereka buat perancangan 5 tahun dan juga nak dapatkan pendapatan, nak menggandakan hasil Soviet. Jadi mereka buat pelumbungan arang batu, biji besi, minyak, pembinaan, dan dipaksa rakyat dia bekerja menjadi buruh, menjadi macam hamba. Dan masa tu 5 juta mati. Waktu industri, era nak membangkitkan industri ekonomi Soviet ini. Dan dia ni memang terkenal menjadi orang yang orang kata kejam dengan rakyat dia sendiri. Beza dia dengan Hitler, beza dia dengan Stalin. Okey, Stalin ni waktu kecil kan, dia dihantar untuk belajar agama, duduk dengan paderi-paderi, tapi dia tak nak. Dia dah memberontak lah. Dan dia akan baca buku Karl Marx,
komunisme kan. Jadi dia mengaku diri dia tak ada agama, dia tak nak sembah mana-mana Tuhan. Jadi dia dibuang daripada gereja. So dia ni memang dari awal lah, daripada muda dia tu dia memang memberontak lah. Dan antara perkara yang secara personality Stalin ni, dia ni rendah, dia ada parut dan juga muka dia cacat. Tangan dia cacat. Sebabnya dia pernah kena demam chickenpox yang teruk. Dan sebab tu Stalin ni dia akan ada juru kamera dia. Tadi Hitler ada 15 pekerja yang rasakan makanan dan minuman dia kan, sebab dia takut kena racun. Tapi Stalin ni dia ada pekerja juru kamera khas yang kalau ambil gambar, okey kena nampak tinggi, jangan nampak parut, jangan nampak dia ni muka dia ada parut yang tadi parut kemalangan, supaya dia nampak lebih berkarisma. Lebih-lebih lagi sebab dia rendah, dia 162 cm saja. Kak Iman Sarah pun 164 macam tu kan. Jadi Kak Ain lagi tinggi dari Stalin. Kan. So itulah yang membezakan Stalin. So Kak Ain masa baca info ni Kak Ain kata, dia macam influencer, Insta famous zaman sekarang kan. Dia nak kena filter muka dia. Kalau nak ambil gambar kena position supaya nampak kurus, nampak tinggi. So sebenarnya daripada zaman Stalin lagi dah ada ciri-ciri orang yang memang dia nak nampak berkarisma, dia nak nampak hebat, dia tak nak nampak kelemahan dia. Okey. Antara perkara kejam yang terkenal Stalin ni, dia tak nak selamatkan anak dia sendiri. Anak dia sendiri pernah ditahan tentera Jerman, kemudian dapat tawaran lah, kami boleh serahkan anak Stalin ini. Jadi dengan inilah sistem barter, timbal balik kan. Serahkan Yakov, iaitu anak kandung dia sendiri. Nanti pihak Jerman akan tukar tebusan dengan jeneral perang apa orang panggil, yang mempunyai pangkat yang lebih tinggi. Tapi Stalin tak nak. Dia tak nak tunjuk kelemahan. Dia tak nak tunjuk yang dia nak ikut cakap tentera Jerman, dan dia kata dia tak terima. So dia punya anak dibiarkan terus ditahan di bawah tentera Jerman dan mati di kem tahanan. Dia sanggup biarkan anak dia kekal dalam tahanan, kena jadi tawanan perang sampai anak dia mati pun tak apa. So itulah antara kekejaman yang pure evil lah kita katakan. Takkanlah kita sanggup anak kita sendiri kan, kita biarkan, kita tak buat apa-apa kan. Orang kalau anak kena culik, anak hilang, akan buat apa saja untuk dapat semula. Tapi dia tak, dia biarkan untuk menunjukkan tak ada kompromi, tak ada unsur lemah dalam diri dia untuk berkolaborasi ke, nak berlembut ke, tak boleh, dia takkan. So Stalin ni akhir hayat dia 5 Mac 1953. Kak Ain lahir 5 Mac 1982. Sama tarikh kematian dengan tarikh lahir Kak Ain. Dia berkabunglah, negara Soviet berkabung 4 hari untuk seorang pemimpin yang zalim ini, tetapi berjaya menaikkan ekonomi Soviet. Jadi dia berbeza sikit dengan Genghis Khan, dia berbeza dengan Adolf Hitler, sebab kebanyakan mangsa dia adalah rakyat dia sendiri demi untuk mencapai misi nak mempertingkatkan ekonomi. So habis. Terima kasih membaca buku e-book Bling. Itulah, sebab itulah kita panggil pengalaman membaca e-book Bling. Okey. Tokoh motivasi, pembedahan. Resensi e-buku kedua adalah Faktapedia Tokoh Motivasi. Sebagaimana kita tahu, ini adalah tokoh yang suami Kak Ain sangat-sangat idolakan. Dia kata Steve Jobs kan, ni dalam wajahnya ni kita paparkan jadi
cover sebab dia memang memberi inspirasi. Steve Jobs ni lebih-lebih lagi kepada orang IT, kepada orang teknologi. So Mikael memang dia memang tengok semua filem-filem biografi Steve Jobs, dia baca buku tentang Steve Jobs, dan sebab pemikiran Steve Jobs yang berbeza. Nanti kita akan masuk dan tengok. Okey, sama juga permulaan dia adalah nama pengarang, ISBN berapa, amaran hak cipta. Jangan kongsi-kongsi hak cipta buku ini dengan orang lain selain daripada kawan-kawan sekolah kita sahaja. Okey, isi kandungan. Yang ini ada beberapa lah tokoh motivasi yang kita dah tetapkan. Kalau tadi tokoh kekejaman 3 orang, yang ini lebih banyak sikit. Tokoh motivasi yang paling berpengaruh kan diakui setelah dibuat banci, setelah dibuat satu pertanyaan, orang panggil apa ya, pengumpulan maklumat satu dunia, semua mengaku tokoh berpengaruh nombor 1 dunia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia ni terbukti kekal relevan. Nabi Muhammad ni namanya terus meniti di bibir kita, di bibir umat Islam. 1.9 bilion manusia mengetahui dia ni adalah tokoh motivasi yang memang tersemat di hati, cara hidup dia, kan, kisah hidup dia, sifat dan peribadinya. 25%, mengambil kira bancian ini 25% daripada penduduk dunia mengakui tokoh motivasi paling berpengaruh nombor 1 di dunia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ini kalau nak cakap dekat dunia ni, siapa yang orang kata, siapa yang paling berpengaruh, siapa yang memberi motivasi, yang jelas orang macam, oh dia ni memanglah kan, memang tak boleh tidak mesti tahu kisah hidup dia. Nombor 1 tadi Nabi Muhammad, kemudian sallallahu alaihi wasallam, kemudian Isaac Newton pada tangga kedua, Jesus figura agama Kristian pada tangga ketiga, Siddhartha Gautama figura Buddha tangga keempat, Confucius ahli falsafah tangga kelima. Kemudian kalau Kak Ain nak tahu baca tentang Gutenberg, pencipta sistem percetakan. Gutenberg ni pencipta sistem cetakan, kalaulah tak ada dia ni, tak adalah buku-buku bercetak, tak adalah buku-buku fizikal, buku yang kita baca printed, kan, printed version ni tak ada. Jadi Kak Ain, kalau macam Kak Ain, yang sangat dekat di hati juga adalah Gutenberg, pencipta sistem percetakan. Kemudian nombor 9 Christopher Columbus yang mengembara dunia, dan kemudian nombor 10 adalah Albert Einstein, saintis terkemuka. Okey, tapi kita tak go through yang kita tak go through pada Kak Ain lah. Kak Ain tak nak go through kisah hidup orang-orang yang diletakkan dalam bancian paling berpengaruh dan paling bermotivasi sepanjang zaman ni. Kak Ain ambil tokoh-tokoh yang Kak Ain rasa dia memberi impak juga kerana perbezaan-perbezaan dia. Setiap manusia ni berbeza-beza kan. Jadi kita tak nak ambil benda yang sama. Contoh Nabi Muhammad, figura agama dah beberapa. Jadi kita tak nak sentuh yang sama. Kalau macam ini yang kita tengok ni, yang pertama sekali Kak Ain sentuh seorang CEO dan juga penulis kepada 14 buku bestseller kan, Nick. Nanti tengok ni. Kak Ain takkan cerita semua. Nick ni antara yang hebat. Yang Kak Ain nak sentuh yang ini. Seorang wanita tokoh motivasi bernama Liz Murray Liz Murray ni dia homeless to Harvard. Daripada gelandangan ke University Harvard yang terkemuka, dan dia pun ada buku dia sendiri kan, tajuk dia Homeless to Harvard. Dan sebenarnya yang ini sangat dekat di hati. Sebab apa? Sebab Kak Ain dan Tuan Amal, suami Kak Ain, kita ada satu kita panggil pergerakan NGO yang kita panggil Broker Akhirat. Broker Akhirat ni adalah tempat kita tolong NGO-NGO kebajikan lah. Banyaklah yang kita dah tolong
macam banjir kita akan tolong, dan 100% duit yang dikumpul akan didermakan. Tak ada ambil duit pengurusan ke, nak ambil duit, orang kata NGO boleh ambil 30% untuk pengurusan, tak ada, kami tak. Even untuk audit account pun kita pakai duit kita sendiri supaya clean, bersih. 1 sen yang diberi kepada berkat akhirat, 1 sen juga yang akan diberi kepada golongan kurang berkemampuan. Dan antara yang kami tolong secara konsisten adalah golongan gelandangan. Dia bermula waktu PKP, waktu PKP dulu tu orang gelandangan ni yang paling susah sekali. Dia tak ada pekerjaan, tak ada pendapatan, semua tempat tutup. Jadi kita mula bagi pack food kepada golongan gelandangan di Chowkit. Sampai sekarang 200 pack food, dan yang beratur tu sangat ramai. Gelandangan di Chowkit kebanyakannya adalah orang yang gila, orang yang ibu bapanya penagih dadah ataupun pelacur, dan anak-anak dia dah terikat dengan takdir hidup yang begitu. Kemudian orang-orang yang tak dibuang keluarga, tak ada pekerjaan, dan mereka tak ada rumah, mereka duduk di tepi-tepi jalan di Chowkit, di bawah jambatan, di tepi lorong-lorong kedai. Jadi sangat dekat di hati, sebab Kak Ain memang turun pergi Chowkit tengok, ada kelas agama kita buat, kita buat kelas solat untuk anak-anak golongan gelandangan. So bila baca tentang Liz Murray ni, dia pun sama, ibu bapa dia penagih dadah. Jadi memang hidup dia bila ibu bapa kita pun bukan ibu bapa yang hebat, ibu bapa yang bermasalah, anak-anak ni daripada awal lagi akan ada macam, iyalah, macam bermula daripada bawah tanah tau. Kita nak melompat tu, memang bermula dengan masalah. Mak pun ada masalah jadi penagih. Bila jadi penagih tentulah abusive, kuat memukul, kuat marah, tak ada masa depan, tak ada pemikiran yang positif, tak ada kata-kata yang lunak, yang baik, yang nasihat-nasihat untuk anak kan, memberi semangat untuk anak ke, nak menyediakan yang terbaik untuk anak, tak. Kalau golongan penagih dadah ni semuanya untuk dia beli lagi bahan terlarang yang buatkan dia ketagih tu. Jadi anak-anak semua memang akan berantakan, memang akan bermasalah. So Liz Murray pun sama, mak dia maut ketika dia 16 tahun. Jadi maut sebab AIDS, dan dia tidur dekat stesen kereta api, kursi jalanan dekat New York kan, dia tak ada tempat. Dan dia ni memang, dia kata dia pernah lapar sangat. Dia gigit ais. Dia lapar sangat, dia tak ada duit nak makan, dia gigit ais supaya rasa mulut tu mengunyah dan rasa macam makan. Tapi sebenarnya tak ada makanan pun, ais saja. Sampai ke tahap tu. Jadi dia ni bila dia dapat tukarkan hidup dia menjadi seorang yang masuk Harvard kan, dia jadi aktivis. Aktivis ni iaitu orang yang memberi semangat lah, dorongan lah. Jomlah golongan gelandangan, marilah kita ubah hidup kita kan. Dia pun pergi ke jalanan, dia pergi nak suntik inspirasi supaya orang macam dia, anak-anak gelandangan macam dia boleh ubah hidup. Walaupun ibu bapa, orang keliling duduk tempat yang tak bagus kan, tempat yang memang bermasalah, tapi dia nak cuba. Jadi Kak Ain cerita Liz Murray ni dari Homeless to Harvard sangat dekat di hati. Bila kita pergi Chowkit memang sedih sangat kan. Okey, ni adalah Oprah Winfrey, boleh baca sendiri, takkan nak baca semua kan. Dan kalau Kak Ain juga, Kak Ain suka kisah Peguam Buta ni. Peguam Buta ni pun memang sangat menginspirasikan. Kalau kita bayangkan, kita ni tak boleh nampak kan. Nak tengok cikgu mengajar dekat depan, tak nampak. Nak tengok PDPR, tak nampak. Nak baca buku, tak boleh kan. Jadi semuanya
Tak boleh. Tapi dia bukan sahaja buta, kan? Ada orang buta tapi masih lagi mendengar. Tapi peguam yang hebat ini namanya Hiben Girma. Dia buta, tak nampak apa dan tak dengar. Dia ada dua kecacatan kekal pada dia, iaitu dia buta, dia OKU, orang kurang upaya penglihatan, tak boleh melihat, dan dia orang kurang upaya pendengaran, pekak, dia tak boleh dengar. Jadi atas dua kekurangan dia ni, dia tak boleh tengok dan dia tak boleh dengar. Macam manalah agaknya kan dia nak menjalani kehidupan. Tapi dia dah bertunjuk dia boleh. Hiben Girma ni sangat hebat. Dia jadi lepasan University Harvard. Dia dijadikan ikon champion of change oleh Presiden Obama dan tersenarai dalam Forbes 30 Under 30 tahun 2016. Forbes 30 Under 30 ni Niloufar pernah tersenarai kan. Dia orang-orang hebat. Inilah antara gambar dia bersama dengan Presiden Obama. Kalau nampak dekat keyboard tu, dia ada satu keyboard papan tulis elektronik. Kalau orang nak berkomunikasi dengan dia, kena type di situ. Sebabnya dia tak dengar apa-apa dan dia tak boleh tengok. Kalau macam orang OKU yang tak boleh dengar, dia boleh pakai sign language kan? Dia boleh pakai bahasa isyarat. Jadi Kak Im pun tahu beberapa bahasa isyarat sebab Kak Im pun ada kakak ipar dan abang ipar yang bisu. Jadi kalau macam terima kasih macam ni kan. Kalau marah kan. Jadi oleh sebab dia tak mendengar, kita boleh berbahasa isyarat dengan dia. Tapi Girma nak berbahasa isyarat pun tak boleh sebab dia tak dengar, dia pekak dan juga dia buta. Jadi itu sebab ke mana-mana dia pergi, dia ada papan kekunci elektronik untuk berkomunikasi. Betapa sukarnya, tapi tengoklah hebat sangat dengan segala salah sebut Kak In. Dengan segala kekurangan, dia masih boleh jadi seorang lepasan graduan undang-undang dari University of Harvard. So sangat-sangat hebat. Okey, dan ni ada motivasi yang daripada yang Kak In kata berbeza-beza tahu tokoh motivasi. Macam ni dia adalah seorang yang nak selamatkan binatang, sanggup nak selamatkan binatang. Sebab dekat Kemboja, dekat Indonesia, dekat China ada satu festival makan daging anjing. So dia macam party lah, pesta. Semua anjing-anjing akan dimakan, akan dimasak. Jadi haiwan ni kan anjing dan kucing ni macam manja kan. Dia adalah haiwan peliharaan. Jadi kalau nak makan ni memang aktivis ini dia Mark Ching dari Amerika Syarikat, dia sanggup pergi ke tempat-tempat ini untuk lepaskan anjing. Dia bayar, dia beli anjing ni supaya jangan dibunuh dan dimakan dalam festival makan daging anjing. Jadi ini tadi tokoh aktivis haiwan, yang ni tokoh aktivis tumbuhan. Seperti yang Kak In kata tu, kita pelbagaikan tokoh-tokoh motivasi supaya semua bila kita baca ni menyuntik semangat, sayangkan haiwan, betapa pentingnya kita mengekalkan kehijauan kita. Tengok zaman sekarang ni hujan sikit je, 2 jam hujan lebat banjir, 2 jam lebih je hujan lebat banjir kilat, air bertakung. Itu semua sebab apa? Sebab tak boleh nak nafikan pembalakan yang berleluasa. Kita tebang hutan, tarah tarah bukit, ratakan jadi perumahan sana, perumahan sini. Jadi bila air turun, dah tak ada takungan dah. Dah tak ada dah pokok-pokok nak serap, akar-akar nak serap air tu kan. Jadi semuanya runtuh jadi banjir. Jadi betapa pentingnya setiap manusia, sebab tu kita katakan Tuhan ni tanya kita apa yang kita dah buat, apa yang kita dah berikan sebagai usaha kita nak menjadikan mungkin taman perumahan kita lebih baik, sekolah kita lebih baik. Kalau Kak In Maisarah, apa usaha Kak In sebagai seorang dalam industri buku nak menjadikan semua yang nak baca buku ni lagi suka nak baca, lagi seronok nak membaca, dan baca buku ni baca buku baik-baik ke, baca buku yang tak baik. Jadi inilah perkara-perkara yang kita mesti tanya diri kita sendiri kan. Kita nak jadi orang yang
bermotivasi untuk buat perubahan positif kepada dunia. Daripada segi tumbuhan tadi ada aktivis tumbuhan. Dia tanam pokok. Berapa banyak pokok dia tanam ni? Ni. Dia dah berjaya tanam pokok 1,360 ekar. Dah ada hutan simpan dia sendiri. Dia datang hari ni dia tanam anak pokok ni. Dia datang lagi dia tanam anak pokok ni. Sampai dia dah ada satu hutan simpan nama dia hutan Molai. Sebab itulah kerja dia. Apa yang dia buat, dia bukanlah orang yang masuk Universiti Harvard kan. Macam tadi Girma masuk Universiti Harvard, Liz masuk Universiti Harvard. Lepas tu kita pun cakap pada diri kita, alah macam mana saya nak masuk Universiti Harvard? Saya bukanlah orang yang hebat, saya bukanlah pandai sangat, saya bukanlah intellectual, saya bukan dilahirkan dalam keluarga kaya nak pergi luar negara. Tapi tengok, seorang lelaki Charles Duff kan pun boleh buat perubahan bila dia cari apa kekuatan dia. Itu yang penting. Kita kena tahu kekuatan kita dan kita buat sehabis baik dalam apa yang kita sedang tekuni. Kita dalam industri apa? Kan dalam industri perbukuan. Kan nak buat sehabis baik dalam perbukuan kan. Steve Jobs kena baca sendiri. Steve Jobs pun sangat-sangat menarik. Orang yang merubah inovasi kepada cara kita menggunakan gadget, menggunakan komputer riba. Komputer riba Kak Im pun iMac, Kak Im pun memang telefon taklah, telefon Android, tapi komputer dia memang sangat nipis kan, sangat nipis, sangat ringan, sangat mudah dibawa ke mana-mana. Okey, nilai pengajaran kan. Kak In selalu kata, kita kalau kita rasa kita kurang bertuah kan, kita rasa macam itulah bukan orang kayangan, bukan VIP, mak bukan Datuk Datin kan. Tapi kita akan rasa bersyukur bila kita tengok orang yang lebih bawah. Sentiasalah tengok orang yang lebih bawah daripada kita dan kita akan terbit rasa bersyukur. Rasa bersyukur ini akan buatkan kita bermotivasi nak jadi lebih baik. Sebabnya dah ada kelebihan ni berbanding orang yang di bawah kan. Sebab itu nilai pengajaran yang Kak In tulis kat sini, jika kita sempurna, tak ada cacat cela, ada atap rumah yang membumbungi diri, ada hidangan makanan, minuman yang mencukupi, ada keluarga yang menyayangi, mempunyai peluang belajar di sekolah dan menambah ilmu setiap hari kan. Ada kadang-kadang ada masalah-masalah kecil yang kita kena tangani dan kita boleh tangani kan. Kita kena sedar bahawa kita ni sangat bertuah dah. Kita dah mungkin dah one step ahead daripada orang-orang yang macam tadi. Siapa yang OKU tak ada pendengaran, tak boleh melihat. Orang yang hidup dia lahir-lahir, dia tak boleh pilih mak bapak dia. Dia memang lahir, mak bapak dia penagih dadah. Mak bapak dia pelacur dan juga samsing. Dia tak ada rumah, duduk dekat gelandangan, duduk tepi jalan, caukit. Kan? Jadi dia memang dilahirkan begitu. Takdirnya begitu. Kita tak boleh pilih mak bapak kita kan? Kita tak boleh pilih ibu bapa kita. Kita tak boleh pilih adik-beradik kita. Jadi ini semua benda yang kita kena absorb. Kita kena kata, okay, this is it. Tapi masih lagi kita ada kelebihan-kelebihan yang lain. Jadi mari kita fokus pada kelebihan kita dan buat yang terbaik daripada situ. Jangan fokus kepada kekurangan, jangan fokus kepada kelemahan, jangan fokus kepada benda yang kita tak ada. Sebab itu akan melemahkan kita, lemah-lemah, lepas tu kita akan jadi tak naklah usaha. Saya ni memang malang kan. Dia jadi macam tu. Jadi itu sebabnya Kak Yang selalu kata, lihatlah orang di bawah kita. Okey. Syukurlah kita ada rumah. Syukurlah kita ada makan pakai. Syukur kita ada mak ayah. Syukur kita ada cikgu-cikgu yang baik. Itu semua adalah nikmat yang kita perlu syukuri dan daripada situ kuatkan semangat kita. Okay. Kalau orang yang cacat pun boleh berjaya, mengapa tidak diri kita? Kalau orang yang gelandangan pun boleh menukar takdir hidup dia, kenapa tidak kita? So itulah antara sebab Kak In nak ramai lagi baca e-buku tokoh motivasi ni supaya tercetus dalam hati syukur, alhamdulillah nikmat-nikmat yang kita ada dan kemudian tercetus rasa
tercabar. Oh, saya pun nak macam ni. Oh, saya pun nak berubah. Saya pun boleh jadi hebat dalam situasi lingkup ruang industri yang kita santuni. Kalau kita ni pelajar dan kita ni pengawas perpustakaan sekolah kan, buatlah yang terbaik untuk jaga perpustakaan sekolah, untuk ajak orang baca buku, jom baca buku e-book Blink, jom baca buku novel Blink, jom baca buku Aimaisarah kan, jom kita perbanyakkan ajak orang perkara-perkara kebaikan. Kalau kita ni dekat kawasan perumahan kita adalah orang yang sayang kucing. Jom kita pastikan kucing ni tak didera kan. Dulu kucing Kak Ain dekat perumahan tu ekor dia kena ikat dengan mercun, gigi anak kucing ni kena cabut-cabut. Jom kita sama-sama usahakan untuk kucing-kucing di taman perumahan semua selamat, dapat makan elok, tempat tinggal ada tempat bersihkan najis-najis supaya jiran-jiran tak marah. So kita buat, we do what we do best dalam ruang lingkup hidup kita sendiri, supaya bila Allah tanya, bila Tuhan tanya apa yang kamu buat, kita sebut, okey, kita dah buat yang ni, macam ni. Macam Kak Aimaisarah, apa yang kita dah buat, Blink Book dah buat dalam industri perbukuan, kita dah sediakan rak maya untuk memastikan tak ada alasan ketika PKP, ketika era COVID ini, masih lagi semua remaja Malaysia membaca. Walaupun tak boleh pergi sekolah, walaupun tiba-tiba kluster pendidikan, walau tiba-tiba perpustakaan fizikal tutup. Jadi itu antara apa yang Aimaisarah Blink Book buat kepada industri buku. Dan ini penghujung Kak Ain kepada guru-guru GPM, kepada guru-guru perpustakaan dan media yang belum ada rak maya ini, boleh message kepada CEO Blink, Tuan Syahizul Amal, ada nombornya dengan kata laluan syukuri nikmat. Syukuri nikmat. Ni kita cerita tentang tadi tokoh motivasi ni kan. Syukuri nikmat. Senang sahaja. Dan tanya pada Tuan Syahizul Amal, macam mana nak dapat rak maya Blink secara percuma? Kita ada 10 rak maya Blink secara percuma yang kita boleh beri kepada sekolah-sekolah yang berminat. Tetapi kepada sekolah yang belum ada sahaja. Okey, Alhamdulillah 1 jam bersama 2 e-buku kita telah berjaya bedah-bedah resensikan. Dan lepas ini Kak Ain harap semua akan teruskan minat membaca. Bacalah setiap hari 10 minit sebelum tidur, awal pagi, cari masa 10 minit untuk kita masukkan ilmu-ilmu baru, kita masukkan info dan fakta baru yang akan buat hati kita ni tercetus rasa insaf, rasa syukur, rasa wow, rasa overwhelm, rasa takut. Itu semua akan buatkan emosi kita ni setiap hari ada penambahan emosi supaya kita jadi orang yang lebih empati, orang yang lebih simpati, orang yang lebih mensyukuri. Jadi Kak Ain harap insyaAllah minggu depan kita akan resensi 2 lagi e-buku, dan semoga perkongsian kali ini ada manfaat. War-warkan, share kepada rakan-rakan lain, dan mesti ingat live Facebook Aimaisarah setiap Jumaat 9 malam hingga 10 malam untuk kita cerita, berkongsi ilmu, buku, e-buku dan industri buku. Okey, jumpa lagi. Kami doakan semua dalam lindungan, rahmat dan juga kekasihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami stop share. Jumpa lagi. Assalamualaikum.